Okay, let's continue to our guidelines, okay, of what I'm going to explain, okay, regarding your test, okay. So tadi saya sambung, saya stop dekat perkara, maksudnya tajuk memo tu, tapi jangan tulis tajuk. Kalau tulis tajuk, salah maksudnya tolak 3 markah, okay. Make sure dia adalah perkara. So perkara tu mestilah kita guna all capital letter, okay, the uppercase, pertukaran, kaedah merekod kedatangan based on this. So segala maklumat you akan cari dalam soalan. Okay, soalan ketiga tu memo. Okay, your first paragraph, okay, bila you nak start typing your memo, make sure you akan ambil daripada ayat maklumkan kepada bla bla bla. Okay, jangan ambil dari mula tolong draftkan satu memo sebab semua maklumat ni kita dah letak dekat dia punya header. Dia punya bahagian kepala kita dah letak. So dekat dia punya body, dekat dia punya content ni, okay, bermula daripada maklumkan kepada. So semua ni you type balik sahaja. Okay, you retype. Okay, sebenarnya you boleh olah ayat sendiri, but I would suggest it's better you type balik. Lebih selamat. Kalau you olah sendiri, jika ada maklumat yang tertinggal, tolak markah language lah, bahasa, gaya bahasa. Okay, memang dia nampak pelik lah memo ni bila you baca balik. Maklumkan kepada beliau bahawa pihak syarikat akan menukar kaedah. It's exactly dia copy paste balik daripada soalan. Maklumkan kepada beliau bahawa bla bla bla. Okay, bila you key in your content, okay, the paragraph, dia punya baris untuk setiap paragraph adalah 2 atau 3 sahaja. Okay, 1 pun boleh acceptable. Okay, make sure baris jawapan tu mestilah satu bahagian ni 2 lines, 2 garis. Okay, 2 baris. Okay, lepas tu sambungan dia, paragraf kedua, pihak pengurusan telah bersetuju untuk menukar, and then continue. Okay, sampailah you type sampai baris ketiga atau kedua. Macam yang ni, dia jatuh jadi baris ketiga baru titik. Okay, paragraf ketiga pun sama. Okay, sampailah last kali you type dekat ayat dalam soalan tu, sila ucapkan terima kasih kepada beliau di atas kerjasama yang diberikan, titik. Exactly sama macam dalam soalan. Okay, cuma untuk memo, double space and then letak your initial. Kalau nama saya contohnya Marlina Muhammad, MM. Initial ni dua-dua huruf kecil. Okay, MM lower case. Okay, MM tu lower case. Kalau tidak, tolak markah format. Okay. So, please remember, setiap paragraph dia single line. Setiap baris tu dia single line, tetapi untuk paragraph tu dia double space lah. Okay, look like this, the format look like this. Okay. So actually kalau you tak ingat pun, you boleh play balik video ni untuk tengok format you betul ke tidak. So benda tu kita tak boleh nak check lah. Okay. Saya tak kata benda tu salah. Okay, you can do so. It's online learning, right? Okay, make sure kata nama khas. Contohnya nama bulan mestilah huruf besar. Okay, initial cap. Tapi dalam ni pun dia akan bagi tahulah exactly. Okay, huruf besar untuk nama bulan. Kata nama khas bahagian teknologi maklumat. Okay, initial cap semua ni. Okay, so saya dah terangkan soalan nombor 3 iaitu memo. Okay, berbalik kepada soalan nombor 2, preparing articles. This is the model answer. Okay, kalau you tengok kat sini dia ada certain words yang bold. You janganlah buat bold pula sebab yang ni model answer. So kita nak highlight jawapan tu. Contohnya kat sini, not. Not tu kena ada. So dia bold lah dekat sini. Okay, what else?
Content kena ada. Perkataan tu kena ada content, so dia bold. Bila you buat, you jangan buat bold pula, nanti tolak markah. You type macam biasa. Okay, cuma setiap each sentences ni dia pakai double space. Okay, kalau memo tadi, setiap ayat single space. Cuma paragraph dia jadi double space. Yang ni setiap ayat dia guna double space. Okay. Okay, lagi satu. I want to highlight. Walaupun you akan proofread ataupun betulkan based on these mistakes, dia akan ada 2 atau 3 perkataan yang dia tak highlight. Tetapi you kena tahu. Especially benda tu yang berbentuk grammatical error. Contohnya ini, ayat ini. Traditional records handling and control practice, techniques and skill has been focused. Okay, so yang ni dia lebih dari satu. Dia bukan has, dia adalah have, H-A-V-E. Okay, kadang-kadang dekat laptop atau PC dia boleh detect ada grammatical error, dia jadi color biru. So yang tu you boleh betulkan. Memang akan ada 2 atau 3 perkataan. Okay, yang berbentuk grammar ni you kena betulkan. Bukan has tetapi have, H-A-V-E, sebab lebih dari satu. Okay, so what else? Ada lagi tak? Okay, ada yang ni. This will enable vision accomplishment of an organization. This will enable. Sebab apa tak ada S? Sebab this tu merujuk kepada singular, T-H-I-S. Okay. Kalau plural, T-H-E-S-E. Lebih dari satu. This will enables. Barulah ada S, enables tu. Tapi sebab this ni satu, dia tak ada S. Okay, so you kena betulkan juga benda-benda grammar macam ni. Okay, ada lagi tak? Okay, ada the third one, yang ketiga. So sebab tu saya cakap dia mesti ada 2 atau 3 perkataan yang you kena betulkan that you have to know on your own. But to users records in maximizing the value of the organization. Okay, dia tak ada S, but to use records. Okay, not to users records. Okay, so kalau you tak betulkan, okay, penolakan markah adalah 1. Dia dikira minor, bukanlah 3. Kalau salah eja, contohnya use pergi eja USA. Bukan USA, you eja USA. Yang tu tolak 3 lah, accuracy. Tapi kalau you tak betulkan dia punya users ni, sebenarnya USA tapi you letak S. Dan you ikut balik yang dalam soalan, yang tu tolak 1 sebenarnya. Macam sama juga macam have tadi. Skill has. Dalam soalan dia bagi tahu has, sebenarnya jawapan dia have. So kalau tak betulkan ataupun tak perasan kau, tolak 1. Dia dikira minor error. Okay. So far so good. Okay, I have explained question 3, question 3 untuk memo, question 2 untuk proofread the articles. Okay, now moving on to question 1. Okay, question 1 you takkan dapat. Okay, question 1 ni will be dictated by invigilator. Saya yang akan baca. Okay, sebab tu you cuma dapat work situation, soalan 2, soalan 3. Okay, so bila work dictation saya akan baca the voice record and then saya akan letak dekat inside Google Classroom. So you can listen to the dictation and then type. So maksudnya you boleh play banyak kali, tapi you play banyak kali pun don't waste your time sebab you are only given 1 hour and 15 minutes. You ada sejam 15 minit sahaja. Okay. So this is the example of the question set for lecturer. So saya akan baca. Okay, untuk test 1, surat dia bahasa Melayu. First question. Test 2, surat dia bahasa Inggeris. Soalan 2, 3 sama. Soalan nombor 2, artikel bahasa Inggeris. Soalan nombor 4, memo bahasa Melayu. Okay, so both test, soalan 2, 3 sama. Soalan 1 sahaja. Okay, surat, business letter. Again, first test bahasa Melayu. Second test bahasa Inggeris. Okay. Okay, so this is the example of bahasa Melayu. Saya akan baca exactly. Sila sediakan surat ini, hantarkan kepada Puan Azira. So, you akan tengok dekat your work situation. Okay.
Puan Azira binti Nordin. So you take note lah benda tu. Letakkan permohonan buku garis panduan pelupusan rekod terkini, okay, sebagai tajuk surat. So you kena capture the title lah, tajuk surat. So saya akan baca exactly, maaf, masukkan perkataan untuk, bla bla bla. Okay, so to be read within 6 to 7 minutes, maksudnya tidak terlalu cepat lah saya baca. Okay. Okay, the format look like this as usual. Sebenarnya yang ni top dia bukan 1 inci ya, top dia 2 inci sebenarnya. Okay, 2 inci. Both left and right is 1 inch. Okay, kesemua format dia tadi left bound, right? Block style, maksudnya tak ada indent lah. Okay, semua ke kiri. Okay, top 2 kecuali untuk memo semua satu format dia. Okay, report artikel 2. Okay, so yang ni sebenarnya 2. Okay, so you kena letak nama organisasi yang you bekerja, and then quadruple space. Okay, today's date. So kalau surat bahasa Melayu, tarikh bahasa Melayu lah 17 Jun JUN space 2020. And then another quadruple space. Maksudnya kalau you pakai single space tekan 4 kali. Kalau you pakai double space tekan 2 kali. Lepas tu alamat dengan nama penerima ni you ambil dekat work situation. Okay, katalah nama dia bagi ni Puan Azira binti Nordin. So you boleh tulis Puan ataupun Puan Azira. Ini maksudnya salah satu, bukan dua-dua. Okay, so I repeat again, either one, salah satu. Lepas tu tajuk ni yang you dengar saya capture tu tadi. And then you start to key in, and yang bold hitam ni adalah skema jawapan. So jangan buat bold pula, you type macam biasa. Okay, so setiap baris dia sama macam memo, single space, kecuali bila perenggan baru you buat double space. Okay, bila saya baca dictation saya akan bagi tahu perenggan baru. So you take note lah, perenggan baru you buat double space. Okay, so kalau ada koma saya akan baca, titik pun saya akan baca. Okay, last kali sekian titik. Okay, bila habis saya baca sekian titik. Sekian titik. Okay. Bawah dia tu you double space, you kena letak yang benar. Lepas tu quadruple space, nama your boss, Datuk Daud bin Sulaiman. Katalah nama dia Encik Daud bin Sulaiman. Ataupun Puan Eliza bin Tajuddin. Lepas tu nama jawatan dia, sebab surat bahasa Melayu nak you kena translate lah nama jawatan dia. Tadi managing director, so kita kena translate pengarah urusan. Okay, and then double space your initial, semua lowercase initial. Okay, jika surat tu ada lampiran, bawah initial double space lagi tulis lampiran. Tak perlu bagi tahu lampiran tu apa, borang ke, sebut harga ke, tak perlu. You cuma tulis lampiran sahaja. Tapi contoh surat ni, dalam ni tak ada sebut lampiran. So tak ada lah lampiran. Okay, tak perlu letak. Kalau letak jadi accuracy tolak 3. Tapi kalau ada lampiran you tak letak pun sama tolak 3. Okay, so please alert on that. Okay, so yang tu sahaja yang saya nak explain untuk guideline jawab soalan test. Okay, ini adalah contoh untuk English. English sama juga format macam bahasa Melayu. Okay, so you boleh study. Okay, cuma dia bahasa Inggeris lah untuk test kedua. Okay, so that's all. Okay, if you have question, you boleh tanya dekat Google Classroom ataupun you can WhatsApp me personally ataupun dalam our group WhatsApp. Okay, thank you for listening to my explanation. Good luck.